Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sama-sama kita menganjurkan kesyukuran kepada Allah SWT kerana dengan limpah dan inayahnya dapat kita bertemu sekali lagi dalam pelajaran pendidikan Islam. InsyaAllah hari ini saya ajar dalam bidang akidah. Yang sebelum ni kita pelajari bidang Al-Quran, bidang hadis, dan hari ini kita pelajari bidang akidah. Itu pelajaran yang ke-13, Islam Agama Fitrah. Standard pembelajaran yang kita ingin capai hari ini ada 3. Itu menyatakan Islam sebagai agama fitrah, menerangkan hanya Islam agama yang benar dan sesuai dengan fitrah manusia. Dan yang ketiga, mengemukakan dalil nakli dan akli bahawa Islam agama fitrah dan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud Islam agama fitrah. Islam adalah agama yang sesuai dengan naluri fitrah beragama manusia yang ingin menyembah dan berdoa kepada Allah yang Maha Pencipta dan Maha Menguasai dan Maha Mentadbir alam ini. Oleh itu, setiap bayi yang lahir ke muka bumi ini, termasuk kita ni sendiri, sebenarnya berada dalam keadaan fitrah, iaitu mengakui kebenaran tauhid, iaitu mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kiralah sesiapa, mereka lahir dalam keadaan fitrah sebenarnya. Yang membentukkan mereka adalah pembentukan daripada ibu bapa. Moga-moga kita tergolong dalam golongan orang yang bertakwa dan boleh memperbaiki diri ke arah kebaikan, insya-Allah. Apakah kita perlu kepada agama? Ya, jawapannya. Terutamanya bila kita berada dalam keadaan kesusahan, sudah pasti kita akan mencari pelindung, mencari sesuatu yang rasa dalam hati kita untuk memohon sesuatu. Di sini dia menyatakan bahawa apabila manusia berada dalam keadaan kesusahan dan penderitaan, mereka pasti akan segera mencari Tuhan untuk memohon perlindungan dan bantuan. Di sini saya paparkan 2 gambar menunjukkan orang dalam keadaan kesusahan, dan yang kedua adalah peristiwa tsunami tahun 2004. Bolehlah lihat di rencana-rencana video-video yang berkaitan. Pelajar boleh mencari, lihat bagaimana keadaan mereka berada dalam keadaan kesusahan. Bukan ini sahaja contoh yang boleh kita tengok, pelbagai lagi penderitaan masyarakat Syria dan sebagainya. Bila berada dalam keadaan kesusahan, beginilah barulah kita akan ingat untuk mencari Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah menunjukkan bahawa manusia sebenarnya perlu kepada agama. Manusia perlu kepada agama? Ya. Siapakah Tuhan? Jawapannya Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang sebenar. Tiada Tuhan selain Allah yang menciptakan seluruh makhluk dan mentadbir seluruh alam ini. Manusia ini sendiri diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pencipta. Sesuatu yang selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala seperti berhala, mereka seperti berhala ni hanyalah rekaan manusia semata-mata. Mereka juga adalah makhluk seperti manusia. Nak cipta berhala tu, manusia nak cipta berhala pun datangnya daripada ciptaan Allah SWT, iaitu simin, batu, semua itu adalah sumber ciptaan Allah SWT. Mana mungkin berhala itu menjadi Tuhan, kerana dia sendiri diciptakan oleh Allah SWT melalui penciptaan batu, simin dan bahan-bahan bumi yang lain. Hal ini membuktikan bahawa hanya Islam agama yang benar dan sesuai dengan fitrah manusia. Sebagaimana kita sebut tadi, kita lahir dalam keadaan fitrah, kita memerlukan kepada sesuatu yang suci bersih, iaitu agama Islam. Allah yang menciptakan manusia dan seluruh alam. Oleh itu, Allah tahu apa yang baik
dan apa yang buruk untuk kita dan alam ini. Dengan itu Allah telah menetapkan peraturan tertentu sebagai batasan dan panduan untuk kita patuhi. Walaupun Allah menetapkan peraturan tertentu sebagai batasan, namun Allah memberikan jalan keluar untuk membenarkan kehendak fitrah manusia ini disalurkan dengan betul. Okey, saluran yang betul tersebut ini contoh yang saya datangkan. Contoh larangan Allah dan jalan penyelesaian yang Allah bagi. Allah melarang, Allah telah meletakkan had. Allah melarang kita berzina. Untuk apa? Untuk menjaga nasab keturunan kita. Tetapi Allah buka satu jalan lain untuk menyalurkan fitrah kita itu ke arah yang benar, itu dengan membenarkan perkahwinan. Yang kedua, Allah melarang riba, itu percambahan dalam pinjaman bunga. Untuk apa? Untuk hindar penindasan kepada mereka yang lemah. Tetapi Allah membenarkan pula pinjaman, gadaian dan jual beli. Untuk apa? Untuk menjaga keharmonian bersama. Yang ketiga, Allah larang minum arak. Larang. Untuk apa? Untuk menjaga akal. Tetapi Allah membenarkan kita minum pelbagai minuman yang halal. Pelbagai minuman yang halal ada. Yang keempat, Allah melarang berjudi, rasuah dan mencuri. Tetapi Allah mewajibkan zakat, galakkan amalan sedekah, wakaf dan infak. Untuk apa? Untuk menolong mereka-mereka yang susah. Jadi nak tolong bukan dengan cara berjudi, bukan dengan cara merasuah, bukan cara mencuri. Kita tolong orang yang susah melalui memberi zakat, memberi sedekah, memberi infak, memberi wakaf dan sebagainya. Dalil nakli Islam ini agama fitrah. Dalil nakli ini merujuk kepada dalil Al-Quran dan hadis. Firman Allah dalam surah Ar-Rum ayat ke-30, maka hadapkanlah dirimu ke arah agama yang jauh dari kesesatan. Turutlah terus agama Allah SWT, iaitu agama yang Allah menciptakan manusia dalam keadaan bersedia secara semula jadi untuk menerimanya, dan tidaklah patut ada sebarang perubahan pada ciptaan Allah itu. Itulah agama yang betul, lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Maka sadaqallahul azim, maka marilah sama-sama kita menjaga fitrah kita, iaitu yang suci bersih ini, untuk berpegang dengan agama Allah, itu agama Islam. Seterusnya kita berpindah kepada dalil akli, dalil akal kita, dalil berkaitan Islam agama fitrah, Islam agama semula jadi. Itu kebenaran Islam sebagai agama fitrah dapat dilihat apabila Islam sesuai diamalkan oleh semua bangsa, bukan orang Arab sahaja, bukan orang Cina, bukan India sahaja. Semua bangsa dapat mengamalkan Islam pada semua tempat, di mana-mana pun boleh amalkan Islam dan sepanjang zaman. Kita lihat di bawah ini gambar-gambar tokoh-tokoh ini di zaman yang lalu. Mereka juga menganut agama fitrah, iaitu Islam. Yang keduanya, Islam memenuhi segala keperluan fitrah manusia untuk kebahagiaan dunia dan juga kebahagiaan akhirat. Islam tidak larang untuk mencari kebahagiaan dunia, malah Islam suruh lagi. Dan kebahagiaan dunia dan akhirat ditekankan secara bersama. Perkara yang terakhir adalah ciri Islam sebagai agama fitrah. Ada 5 ya pelajar semua. 5 ciri ini iaitu Rabbaniyah. Dalam bahasa Melayunya adalah ketuhanan. Apa maksud dia? Rabbaniyah adalah agama. Rabbaniyah bermaksud agama yang bersumberkan wahyu Allah, iaitu Al-Quran dan hadis. Ni agama Islam ini bersifat Rabbaniyah. Dan ciri dia Rabbaniyah, iaitu agama yang bersumberkan kepada wahyu Al-Quran dan hadis.
Yang kedua, cirinya adalah syumuliyah, lengkap. Islam ni agama yang lengkap. Agama yang lengkap dan memenuhi semua keperluan hidup manusia. Ciri yang ketiga itu waqa'iyah, realistik. Iaitu Islam ini agama yang sesuai diamalkan di semua tempat dan semua sepanjang zaman. Yang keempat, alamiyah, itu sejagat, yang bermaksud agama yang sesuai diamalkan oleh semua bangsa dan budaya yang kita bincang sudah tadi. Dan yang kelima, ukhrawiyah, iaitu akhirat. Islam ini adalah bukan sahaja mementingkan kesejahteraan jasmani semata-mata, malah menjamin kesejahteraan rohani untuk kebahagiaan dunia dan juga di akhirat. Maka sampai situ sahaja untuk pelajaran kita pada hari ini berkaitan dengan bidang akidah Islam, agama fitrah. Marilah sama-sama kita menjaga agama kita daripada diceroboh, dipesongkan oleh mereka-mereka yang tidak bertanggungjawab. Dan marilah kita sama-sama memperkukuhkan iman kita supaya kita berpegang teguh dengan agama fitrah yang kita sudah pelajari tadi daripada dalil naqli, dalil aqli, contoh-contoh larangan Allah, dan Allah telah memberi jalan keluar untuk kita dengan cara Islam yang indah. Sekadar itu untuk hari ini. Apa yang baik itu datangnya daripada Allah, apa yang kurang itu daripada kelemahan saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.